Guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada Malaysia kini. Selepas 24 tahun, Dr. Mahathir masih khawatir kemampuan Anwar takbir negara. Pada awal 1990-an, Anwar Ibrahim dilantik oleh Dr. Mahathir Mohamad sebagai timbalan Perdana Menteri sebelum bakal penggantinya itu dipecat daripada jawatannya pada 1998. Selepas lebih 24 tahun, Mahathir masih tidak percaya bekas anak didiknya itu boleh menjalankan tugas dengan baik sebagai Perdana Menteri. Dalam tembual dengan berita harian, Mahathir menyatakan kebimbangannya mengenai kemampuan Anwar untuk berhadapan krisis melesetan ekonomi dan cabaran pemulihan pasca pandemik. Kata Mahathir, ini berdasarkan pandangannya terhadap prestasi Anwar sebagai Menteri Keuangan lebih 20 tahun lalu. Dalam tembual tersebut, Mahathir mendakwa Anwar gagal mencari penyelesaian apabila krisis keuangan Asia 1997 melanda dan lebih rela mengikut pendapat tabung keuangan antarabangsa IMF dan Bank Dunia yang menurutnya berisiko menyebabkan Malaysia muflis. Pada masa yang sama, pada masa saya jadi Perdana Menteri kali pertama, saya pergi cuti selama 2 bulan. Semasa saya cuti, Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri TPM diberi tanggung jawab sebagai pemangku Perdana Menteri, tetapi nampak dia tak dapat menangani masalah. Selepas itu pula berlaku krisis keuangan yang mana ringgit Malaysia turun naiknya. Pada masa itu, Anwar juga menjadi Menteri Keuangan. Cara dia menangani masalah kejatuhan nilai ringgit itu dengan mengikuti pendapat IMF dan Bank Dunia. Saya berpendapat kalau kita ikut IMF dan Bank Dunia, kita akan jadi muflis dan kita tidak dapat melaksanakan dasar ekonomi negara kita. Tetapi Anwar tak ada cadangan lain selain daripada mengikuti IMF dan Bank Dunia. Sebab itu saya terpaksa ambil alih tugas Kementerian Keuangan. Saya cari jalan untuk selamatkan negara, katanya dalam tembual di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya baru-baru ini. Krisis keuangan Asia merupakan bibit-bibit permulaan pertelegahan antara Anwar dan Mahathir. Ia berakhir dengan pemecatan Anwar pada 1998 sebelum dia dipenjarakan pada tahun berikutnya. Kedua-dua tokoh itu memperbaiki hubungan mereka pada 2016 apabila Mahathir berusaha mendapatkan sokongan pembangkang dalam usahanya untuk menjatuhkan Perdana Menteri ketika itu Najib Razak. Apabila Mahathir selaku pengurusi Pakatan Harapan PH menjadi Perdana Menteri sekali lagi pada 2018, persetujuan dicapai bahwa dia akan menyerahkan kuasa kepada Anwar. Namun perkara itu tidak berlaku. Pengkritik Mahathir turut mendakwa dia merestui langkah sorotan pada 2020 bagi mengekalkan kuasa dan menafikan Anwar sebagai Perdana Menteri. Langkah itu bagaimanapun berakhir dengan Mahathir turut hilang kuasa. Sejak itu sokongan terhadap Mahathir mula merosot dan Parti Pejuang yang diasaskannya hilang semua deposit mereka pada pilihan raya umum ke-15. Kerjasama PHBN pelik. Dalam dunia itu Mahathir berkata kerjasama PH dengan UMNO BN bagi membentuk kerajaan perpaduan menjelaskan kepercayaan rakyat kepada janji dan pendirian parti politik. Dia menyifatkan kerjasama kedua-dua gabungan itu meremehkan janji yang dibuat kepada rakyat oleh parti politik, khususnya sepanjang kampanye pilihan raya. Ini memberi gambaran seolah-olah pilihan raya tidak berkesan dalam menentukan pihak yang akan jadi kerajaan berdasarkan janji yang baik. Mereka mungkin lakukan benda yang di luar atau bertentangan janji mereka, katanya. Bekas ahli Parlimen Langkawi itu turut menyifatkan kerjasama PH dan UMNO sebagai perkara pelik dan mengketepikan pendirian masing-masing. Pendirian mereka UMNO ialah tidak akan terima kerjasama dengan Anwar dan DAP. Sekarang ini bukan saja mereka bekerjasama, bahkan menyokong musuh mereka sebagai Perdana Menteri dan UMNO bekerjasama dengan DAP, katanya.
Semasa langkah sorotan Mahathir sendiri coba membentuk kerajaan perpaduan dengan mendapatkan sokongan semua ahli parlimen, pada ketika itu dia mahu membentuk kabinet berdasarkan sokongan individu di parlimen karena enggan bekerja sama dengan UMNO sebagai sebuah parti. Ide itu bagaimanapun ditolak oleh UMNO dan PAS yang pada mulanya menyokong Mahathir. Kedua-dua parti itu kemudian memberikan sokongan kepada Muhyiddin Yassin untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, manakala PH menarik balik sokongan mereka kepada Mahathir. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Kita hari ini saya mengongsikan kepada Anda daripada Malaysia Kini. Tuhan takdirkan BN jadi penentu pembentukan kerajaan, kata Zaid. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan kerajaan perpaduan yang terbentuk hari ini sebagai satu ketentuan Tuhan, menyorot berbagai persepsi negatif yang dilemparkan kepadanya dan UMNO BN sejak sebelum PRU ke-15. Dia berkata atas faktor itulah parti berkenaan mengalami kekalahan teruk. Keadaan itu katanya menjadikan mereka kekurangan kursi untuk membentuk kerajaan persekutuan. Pun begitu, Ahmad Zahid yang menang tipis semasa mempertahankan kursinya di Bagan, Datu menegaskan dalam keadaan begitulah UMNO BN menjadi penentu kepada pembentukan kerajaan pusat, bukannya parti lain. Tanpa kami sombong atau rasa berbesar hati, tapi kita BN telah tentukan bahwa tanpa 30 kursi ini, yang 82 PH takkan terbentuk kerajaan. Kita lihat, Tuhan tentukan bahwa 82 campur 30 cukuplah 112 kursi minimum untuk kita bentuk kerajaan, katanya. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada majelis makan tengah hari merayakan pembentukan kerajaan di Shah Alam, Selangor hari ini. Tambah pengurus BN berkenaan, keadaan sama dapat dilihat apabila wujud kerjasama berbagai parti termasuk dari Sabah dan Sarawak untuk membentuk kerajaan yang kukuh. Apabila undi di Dewan Rakyat cukup 148 kursi, itu untuk membentuk majority 2/3, katanya. Bagaimanapun, dia berkata, perbedaan politik dan kisah lalu membabitkan parti kerajaan perlu diketepikan demi menjaga kestabilan negara dan kebajikan rakyat selepas terbentuknya kerajaan. Bila dah kenal, dah jatuh cinta dan tak ada lagi persepsi negatif, kami dalam UMNO dan BN tidak seburuk bagaimana